Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera Asia. Hari ini bersiaran secara langsung hari Jumaat 10 September 2021. Alhamdulillah, dan kita harapkan semua yang menonton sejahtera Asia pada hari ini dalam keadaan ceria dan juga berpositif yang kata orang membantu untuk menyediakan sesuatu yang terbaik pada hari ini dengan kelengkapan kita sepanjang kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini Sejahtera Asia, saya tidak kesorangan, kita ada dua tetamu. Tetamu yang pastinya akan membicarakan topik yang menarik pada hari ini, iaitu berkaitan tentang Festival Sarawak Kiana 2021 oleh Pustaka Negeri Sarawak. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak jemputlah dua orang kuat lah, orang tulang belakang dalam festival ini, iaitu kita mengalulukan kedatangan Puan Hajah Salina Zawawi, Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan Pustaka Negeri Sarawak, dan juga Puan Hayati Sabli, iaitu Ketua Sektor Perkhidmatan Depository Pustaka Negeri Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Sejahtera. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Dan seperti biasalah, hari itu Sejahtera Asia bersiaran langsung dan tajuknya sangat menarik. Bila kami tengok tajuknya, iaitu Festival Sarawak Kiana 2021, mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya berlaku ataupun apa yang program ataupun festival itu akan telah. Tetapi sebelumnya ingin kami kongsikan di situ, iaitu Pustaka Negeri Sarawak buat julung kalinya mengadakan Festival Sarawak Kiana secara maya pada tahun itu. Biasalah, sebab pandemik COVID-19, COVID yang masih belum tahu bila akan berakhirnya, dan temanya adalah daun. Wow, sangat menarik. Saya masih mengupas banyak. Lepas tu kita bersama dua tetamu kita yang akan mengupas lebih lanjut tentang Festival Sarawak Kiana 2021 yang sangat menarik ini. Dan soalan yang pertama kami tujukan kepada Puan Salina dulu lah. Puan Salina, boleh Puan kongsikan apakah objektif utama penganjuran Festival Sarawak Kiana pada tahun ini? Okay, terima kasih Encik Wan Ali. Program Sarawak Kiana tu kita adakan setiap 2 tahun sekali lah, dan kita ada beberapa objektif yang tertentu, dan salah satu daripada objektif utama kita adalah untuk kita mempromosi peranan pustaka ni dan juga rakan Perintah Pustaka Negeri sebagai pemangkin budaya pembelajaran sepanjang hayat ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai identiti kita orang Sarawak, identiti masyarakat dan kaum di Sarawak. Jadi kita ada berbagai pengisian lah dalam untuk mencapai objektif ini, dan objektif kita yang kedua adalah untuk kita menyokong serta mencetuskan lebih banyak penyelidikan daripada segi kepelbagaian, biologi, sejarah, budaya, seni dan pengetahuan mengenai etnik di Sarawak. Kerana itu kalau kita lihat nanti kita kelas nanti ada pelbagai program yang menjurus ke arah ini, dan sudah tentu objektif kita yang lain adalah untuk kita sama-samalah for local content enrichment, peningkatan pertambahan sumber kandungan tempatan, sebab sebelum ini kita lihat dari segi koleksi-koleksi kita, banyak koleksi-koleksi kita adalah mengenai koleksi-koleksi luar. Jadi kurang sedikit koleksi mengenai budaya Sarawak ini, masih kurang ya. Jadi ini adalah salah satu daripada objektif kita lah. Di sini bila kita lihat macam festival-festival sebelum COVID-19 panjang ataupun tempoh dia lama, tetapi berbeza dengan kali ini, berapa lamakah festival ini akan berlangsung, Puan? Program ini kita akan buat secara virtual ya, mostly secara virtual selama sebulan daripada 1 hari bulan September yang lepas sehinggalah penghujung September ini. Tetapi kita juga ada program-program secara fizikal ya, seperti pameran-pameran yang kita adakan yang berlangsung selama 3 bulan lah, daripada 1 September hingga penghujung November tahun ini. So seperti yang saya maklumkan tadi dan seperti yang saya buka tadi tentang daun, iaitu merupakan satu tema yang sangat unik, di mana ianya dipilih kerana ianya menggambarkan kepentingan dan juga pengguna daun-daun tempatan, terutamanya di kalangan pelbagai etnik di negeri Sarawak. Boleh Puan kongsikan
dengan lebih mendalam mengenai konsep ini dan mungkin boleh sertakan sekali contoh-contoh penggunaan daun dalam kalangan masyarakat kita di negeri Sarawak ini. Terima kasih ya Encik Wan. Kalau kita lihat tahun ini kita pilih konsepnya adalah daun dan sesungguhnya daun ini dia banyak menggambarkan kepentingan lah dan penggunaan di dalam masyarakat etnik kita yang pelbagai di Sarawak ini. Jadi kalau kita lihat daun ini signifikannya banyak dari segi kebudayaan, daripada segi sejarah, kesenian dan sebagainya. Dan kita pilih tema kali ini kerana tema daun ini kerana bila kita lihat daripada segi resources kita di pusaka kita kurang sedikit dokumentasi mengenai daun inilah dan dokumentasi inilah yang cuba kita the final output of our programs basically that kita akan mengeluarkan dokumentasi mengenai ini, buku ke dan sebagainya lah selaras dengan kepentingan SDG Sustainable Development Goals by UNESCO ya, SDG 11 mengenai pendokumentasian ya konsep ini tadi. Jadi kalau nak cakap mengenai daun ni, kita ada beberapa daun yang kita cuba ketengahkan dari segi kepentingan perubatannya. Contohnya seperti daun tenem. Daun tenem ya, ni adalah dialek Kelabit lah. Ataupun kalau dialek Bidayuhnya disebut daun pahkak. Dan dalam dialek Kenyahnya daun banglengla ya. Jadi daun ini kita cuba ketengahkan sebab saya sendiri secara personal honestly saya kurang mengetahui daun ini, tapi setelah adanya research yang kita buat, kerjasama kita dengan collaborator kita dan kita cuba mengetengahkan daun ni, dan kita tahulah daun ni kalau nama saintifiknya Lycia cubeba dan dia habitatnya adalah di hutan sekunder. Jadi kita cuba ketengahkan mengenai kepentingan daun ni dari segi perubatan dan juga kegunaannya sebagai perasa makanan ya untuk masyarakat di Sarawak ini. Dan daun lain yang cuba kita ketengahkan, ada pelbagai daun. Daun lain yang kita cuba ketengahkan juga adalah daun midin. Okay? Sebab ramai yang tahu daun midin ini adalah sebagai sayur, tetapi mungkin tidak ramai yang tahu yang dia ada signifikannya dari segi perubatan. Kraftangan-kraftangan lain seperti kiran, nyiru, sikat, jahai. Ini adalah semua kreativiti masyarakat Melanau yang diperbuat daripada daun, yang sumbernya adalah daripada daun. Pernah didengar kata orang Sarawak, tetapi memang wujud berada di bumi Kenyalang ini. Dan untuk seterusnya mungkin saya nak minta satu pandangan daripada Puan Hayati pula. Puan Hayati, mengikut secara peribadinya, secara apa kata orang diri pun, pendapat Puan sendiri mengapakah daun tu signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutamanya etnik-etnik yang berada di seluruh Sarawak ni, Puan? Okey, daun top memang sangat pentinglah dalam kehidupan masyarakat di Sarawak, especially masyarakat kata orang indigenous people yang boleh kita terjemahkan sebagai masyarakat pribumi dan ataupun asal di Sarawak. So basically daun ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat. Tapi yang kita ketengahkan dalam Surakiana Festival ini bukan sahaja daun, kepentingan daun dari segi masyarakat asal ataupun kaum asal, tetapi juga kaum-kaum yang lainlah yang kita ketengahkan. So dalam kehidupan masyarakat Sarawak, you can see that daun digunakan dalam seluruh kehidupan kita. You can see that daun digunakan untuk membuat atap, you know. Pokok nipah kan, daun nipah boleh digunakan sebagai atap, and you can also use daun dalam upacara keagamaan seperti miring, you know, dan untuk masyarakat Melanau mereka juga menggunakan daun singkil untuk sebagai perubatan tradisional.
Dan kalau dari masyarakat Melayu dan bangsa lain pun kita banyak menggunakan daun sebagai tempat untuk menyimpan makanan, packaging for our food, ataupun sebagai makanan untuk arts and craft dan sebagainya lah. Menarik sebenarnya daun ni banyak dia. Yeah. Bukan sahaja dari sudut makanan seperti yang Yes. Puan Hati tadi, daripada sudut craft tangan, kesenian. Teringat saya makanan yang berasaskan daripada daun ni, saya teringat dengan daun kelapa yang dibuat sebagai letak tapai, makanan tradisi. Kita makan ya kan? We are using daun simpo, which daun is simpo juga. daun Betul. simpo dan daun tapi kalau pakai daun simpo nya lebih kering, which is better. Lebih kering daripada kalau pakai banana leaf kan. Yes, betul. Ni cari daun lah nak buat makanan dari sini. Okey, Puan Hayati sendiri, pameran Sarawak Kiana ni yang telah pun bermula pada 1 September yang lepas, dan di mana pameran secara fizikal, lukisan daun dari pelukis tempatan telah pun dipamerkan. Dan boleh Puan kongsikan siapakah antara artis-artis seni lukis tempatan yang terlibat untuk menjayakan program kali ini? Kita telah bekerjasama dengan beberapa association ya, seperti seperti Cebu Contemporary Art Association dan Persatuan Pelukis Sarawak ya, untuk bekerjasama dengan Pustakaan Negeri Sarawak dalam membuat pameran visual arts di Sarawak dan di Cebu. Dan artis-artis yang terlibat adalah, kalau di Kuching sendiri, kita ada Aloysius Ho, Angelina Bong, Anthony Rosselli, Cyril Wong, David Chiu, Liu Kim Piao, Gerald Goh, Joanna Lau, Michelle Liao, Alistair, Lily Metom, Mary Ann Vaz, Sebastian Jong, Sheila Ko, Ting Ling, Jen Ling dan Sylvester Wilding anak Josem. So we have about 16 artists in Kuching with dalam jumlah lukisan sebanyak 23 lukisan yang bertemakan daun. Dan di Cebu kita ada 12 artis. Ya, okay. I think I better tell their names as well. Raymond Tiong Yong Ching, Datin Judy Lau Kung I, Johnny Tang Ing Hyo, Ting Ching Hua, Ricky Hee Sun Fu, Amy Ko Bi Huang, Angela Go Moi Hua, Chen Raylin, Ong Bi Leng, Winnie Ling Mi Huang, Lai Hung Ing, and Mo Yu Tai. And untuk makluman juga, Pustakaan Negeri Sarawak juga preserve painting as part of our local heritage. So we do have a collection on paintings di Pustakaan Negeri Sarawak. Okey, sangat menarik, dan banyak nama-nama yang artis lukisan yang sangat menarik, artis seni lukis yang tidak asing lagi di bumi Kenyalang ini, dan menjadi satu peluang ataupun kaedah ataupun alternatif untuk mereka ketengahkan hasil seni mereka, lebih-lebih dengan konsep daun seperti tema yang diangkat dalam festival kali ini. Dan Puan Nur Hayati, salah satu keunikan pameran ini adalah di mana ia turut menyajikan para penonton secara atas talian dengan pameran Kenyang Welding Custom. Iaitu pada pendapat Puan sendiri, bagaimanakah pameran ini menjadi satu platform yang menarik bagi masyarakat di Sarawak dan meningkatkan tahap kesedaran mereka tentang budaya, tradisi masyarakat orang Kenyah yang selama ini seringkali disamakan dengan komuniti orang Ulu, seperti orang Kayan, Kelabit dan lain-lain. Okey, kalau kaum pribumi di semua kaum orang Ulu misalnya is part of the Dayak punya community, kaum Dayak ya, part of kaum Dayak, dan mereka ini adalah etnik kecil
okey, di Sarawak. Dan memanglah terdapat beberapa perbezaan dan persamaan di antara kaum-kaum ini berdasarkan intermarriages dan sebagainya di antara etnik-etnik grup di Sarawak. Dan memang kita jarang melihat perkahwinan orang Kenyah because it is quite expensive. Kami difahamkanlah untuk mengadakan sesuatu wedding, dan ini adalah satu cara Pustaka Negeri Sarawak untuk mengketengahkan tradisi orang Kenyah yang jarang kita dapat lihat on a daily basis, misalnya ya. So, because of the cost and I think banyak bahan-bahan yang diperlukan, yang disediakan sebelum mengadakan sesuatu perkahwinan tersebutlah. Dan bagi slot orang wedding, Kenyah wedding ni, dia mengetengahkan dari segi pakaian, hiasan termasuk aksesori yang digunakan dalam tradisi perkahwinan Kenyah ini. Dan apa yang membezakan kaum Kenyah dengan orang Ulu yang lain adalah dari segi semasa perkahwinan, termasuk rutin tradisi sebelum, semasa dan selepas majlis perkahwinan. Perkongsian ini juga akan dapat terdapat dalam tayangan Kenali Adat dan Budaya Perkahwinan Kaum Kenyah. Sesi ini juga adalah kerjasama dengan Majlis Adat Istiadat Sarawak dan telah ditayangkan pada 5 September yang lepas. So we hope that everybody can see how it is majlis ini diadakan lah. Menarik dan mungkin satu kelainan dari sudut memang kita tahulah kalau selalu kita tengok perkahwinan dari budaya budaya ataupun bangsa-bangsa yang biasa kita tengok Melayu, tapi yang ni etnik-etnik yang jarang kita lihat tradisi perkahwinan. Ini peluang terbaiklah bagi saya. Dan kita berbalik kepada Puan Salina. Okey, Puan Salina, di mana pada 19 September 2021 Festival Sarawak Kiana telah mengadakan sebuah webinar bertajuk Kepentingan Daun dalam Komuniti Etnik dan juga Adat. Dan siapakah panel jemputan ketika masa itu, dan terutamanya apakah yang dikongsikan tentang sesuatu budaya dan tradisi sesuatu etnik itu, kepentingannya sebenarnya? Speaker kita Miss Camille Callison dan juga Dr. Sony daripada Canada ya, Puan Hayati ya. Dan juga kita ada kita ada speaker kita Dr. Welling Jeffrey Hong daripada Universiti Malaya. Beliau mewakili masyarakat Bidayuh lah yang menceritakan kegunaan daun dalam masyarakat mereka. Dan juga kita ada Dr. Okay, actually webinar ini adalah mereka dipilih sebagai ahli panel kepada webinar ini adalah mereka yang pakar dalam bidang masing-masing ya, dan mereka terdiri daripada penyelidik ataupun pengamal ataupun penyimpan ilmu pengetahuan, ataupun in English we can say knowledge holder ataupun knowledge keeper. Ataupun mereka yang mendapat ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang mereka atau ilmu yang dikongsi oleh komuniti etnik itu sendiri, dan melalui pengalaman mereka sendirilah berkenaan dengan topik the significance of leaves within the ethnic and indigenous community di Sarawak dan di Canada. So ini adalah satu sesi perkongsian yang kita julung-julung kali adakan bersama indigenous group di Canada ya, basically di British Columbia, bersama dengan panel penceramah kita adalah Miss Dr. Welling Jeffrey Jehong
beliau adalah daripada Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Science daripada Universiti Malaya. Dr. Valerie Marshman, beliau adalah Associate Fellow at the Institute of Borneo Studies, Universiti Malaysia Sarawak. Beliau juga adalah isteri kepada Dato' Osem Murang, ya, seorang kelabit. So beliau juga mempunyai pengalaman dari segi itu, ya. Kontak dengan puak kelabit, ya. Dan Miss Camille Callison adalah daripada indigenous group, susah nak sebut ni, Tahlan Nation. I don't know whether it's correct or not. Okay. Beliau adalah chairman of IFLA Indigenous Matters Section dan juga sebagai University Librarian at the University of Fraser Valley di British Columbia, Canada. Dan the next one adalah the last one, Dr. Ini pun susah nak sebut nama, ya. Dr. Nahahatsi. Itu nama indigenous dia, ya. Nama etnik kaum dia. Ataupun Albert Sony McHallasty daripada Stolo Nation. Itu pun rasa macam tak betul dia. Dia adalah elder ataupun knowledge keeper dan historian of the Stolo Research and Resource Management Center di University of British Columbia in Canada. Yeah. Dan bila dilihat webinar ini, penglibatan ataupun panel-panel jemputan yang bukan sahaja dari dalam Malaysia ataupun di Sarawak saja, tetapi di luar negara pun ada. Jadi memang menarik. Ada yang mungkin nak join, nak sertai webinar ini. Bagaimanakah pendaftarannya, Puan, dan adakah bayaran untuk memasuki webinar ini, Puan? Tiada bayaran untuk webinar ini ataupun any of our ceramah yang kita adakan semasa Festival Sorokiana ini, ya. Dan kalau nak mendaftar, you can register at our website. Yeah. Festival Sorokiana. You can see at our website at Festival Sorokiana, ya. You nak saya bacakan dia punya ni ke? And you can also boleh imbas pada QR code yang terdapat dalam poster yang kami sediakan. So pendaftaran ini adalah percuma dan terbuka kepada semua orang ramai lah. Terbuka kepada semua yang ingin menyertainya. Adakah ada limit, Puan? Maksud dia? Kalau dia register, kalau dia nak masuk dalam Zoom tu, dalam limit adalah about 500. Tetapi kalau dia nak pergi ke to see the recording of the dalam YouTube pun boleh ada available ataupun dalam Facebook. Okey, Puan Salina, kita berbalik dengan ni topik menarik, demonstrasi makanan. Boleh kongsikan lebih lanjut bagaimana aktiviti demonstrasi makanan tradisional yang akan dijalankan sepanjang program ini berlangsung, yang dilakukan secara online ataupun atas talian. Sebab makanan ni kalau dibuat atas talian tu mengliurkan, dan bagaimana ianya dilakukan dan apakah makanan yang ataupun keunikan yang dibawa ke dalam festival ini, Puan Salina? Terima kasih, ya, Encik Puan Alif. Kita di pusaka kita ada kampus kita sendirilah, kita panggil kampus sebagai contohnya di Kuching, di Sibu dan juga di Miri. Jadi kita bekerjasama untuk kita mengetengahkan demonstrasi makanan daripada masyarakat etnik kita lah. Khususnya kalau di Kuching ini kita cuba untuk mengetengahkan makanan orang Melayu kita. Jadi kita bekerjasama dengan Kolej Kemahiran Kuching dengan Encik Jespa Anak Langki dan juga Encik Sebastian Ali Anak Jaman. Jadi mereka ini adalah dua chef yang akan bersama-sama dengan kita mendemonstrasikan masakan botok ikan daun mengkudu
botok ikan tenggiri ya, daun mengkudu, lepas tu kerabu, daun selom bersama ulam raja dan sesa unjur, pencuci mulut, pais bandung, kuih bongkol, kuih takir dan sebagainya. Dan kalau di Sibu, kita bekerjasama dengan Serakup Induk Rakyat Sarawak. Jadi kita masak, demonstrasikan makanan-makanan tradisional etnik Iban. Contohnya ayam panso, manok panso, nak makan daun bandung. Dekat ya pais ikan seluang, nak makan daun pisang, sup sayur pucuk rebung dan daun sabong lah. Dekat ya untuk masyarakat Cina, kita bekerjasama dengan United Chinese Association Sibu ya. Jadi si Datuk mereka demonstrasikan pulut daun pisang yang menggunakan daun pisang sebagai pembungkus. Kemudian peanut and red bean dumpling yang menggunakan daun buluh sebagai pembungkus. Jadi kita juga ada membawa makanan daripada etnik Melanau. Dan kita bekerjasama dengan Persatuan Melanau Sibu. Kita ada pupus ikan tenggiri yang menggunakan daun muda, pipus udang juga menggunakan daun muda, pipus telur yang juga menggunakan daun muda. Jadi kalau di kampus kita di Miri, kita bekerjasama dengan orang Ulu ya, persatuan sebagai contohnya Persatuan Doh Kayan Telangusan di KTU, Persatuan Jati Merik, Persatuan Masyarakat Dayak Saban Sarawak, Persatuan Berawan. Jadi menu-menu kita adalah sebagai contohnya ada nao, lesayat, gerumet, nubak layak, ubud sibag, ubud buen. Yang ubud-ubud ni masyarakat Merik lah. Yang lain tu adalah masyarakat orang Ulu yang lain. Itu adalah contoh-contoh semua makanan-makanan yang ada ingredientsnya di situ yang menggunakan daun-daun. Yang ini yang cuba kita tonjolkan kepada masyarakat kita supaya sama-samalah siapa yang sebelum tu nyasi tahu apa makanan dia, then they should try. Dan festival Sarawak Kiana yang bertengahkan temanya tahun ini sangat unik dan sangat menarik bagi saya. Walaupun ianya diadakan secara alamaya, secara virtual, tetapi ianya bukan apa kata orang, alasan ataupun mematahkan semangat penganjuran ini tetap dilakukan demi mengetengahkan etnik dan juga budaya di negeri Sarawak ini. Dan sempena dengan Festival Sarawak Kiana 2021 yang berlangsung sepanjang September ini, Pustaka Negeri Sarawak turut membawakan ceramah Sarawak Kiana dengan kerjasama pakar tentang kegunaan daun. Ceramah ini bakal menampilkan cara hidup, cara kehidupan orang, terutamanya dari segi kraft tangan, penyediaan makanan, permainan, buat perubatan dan sebagainya. Dan siapakah antara mereka yang ataupun panel-panel ini yang akan betul-betul untuk memastikan Festival Sarawak Kiana dan seluruh ceramah-ceramah ini mendapat perhatian, terutamanya bila penganjurannya dalam virtual seperti ini, Puan Selina. Kita ada beberapa siri ceramah Sarawak Kiana yang akan kita adakan lah. Salah satunya adat bertungku selepas bersalin. Jadi kita ada penceramah Puan Melo binti Dahran. Dia akan berkongsi dengan kita amalan-amalan ini bertungku dalam masyarakat Melayu dan juga daun-daun yang akan digunakan, bagaimana daun-daun ini digunakan untuk membalut batu tungku seperti penggunaan daun sirih, daun mengkudu ya, dan juga bagaimana kegunaan daun-daun ini ya. Amalan bertungku ini baiklah untuk kita melancarkan
pengaliran darah kotor. Maklumlah ya, mengandung tu dah 9 bulan, kemudian bersalin pula dan waktu pantang kata orang tak nak. Jadi benda-benda macam tu yang perlu dititik beratkan lah. Jadi program ini kita akan adakan insya-Allah, boleh dilihat di media sosial kita, di Zoom, di Facebook kita dan YouTube kita pada 13 September inilah. Dan juga kita ada juga satu ceramah yang menarik yang mana cara kehidupan masyarakat Matu dengan daun ini. Jadi penceramah kita adalah Encik Abdul Walid dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS. Jadi beliau akan berkongsi mengenai bagaimana masyarakat di kawasan Matu menggunakan daun dalam kehidupan seharian mereka. Baik dari segi makanan sehinggalah pakaian dan aksesori. Begitu juga ya, kalau di Miri ya, kampus kita di Miri, kita akan adakan satu siri ceramah Surakiana mengenai perubatan-perubatan tradisional. Jadi kita membawa satu keluarga iaitu Haji Suni, isteri beliau Haja Roslina dan anak beliau dan juga ahli keluarga yang lain untuk bercakaplah mengenai kegunaan daun-daun tradisional ni dari segi perubatan tradisional. Begitu juga kita ada satu ceramah Surakiana ini mengenai ilmu sakral kaum Kedayan. Jadi kaum Kedayan ni kebanyakan ni kita dapati mereka ini berada di kawasan utara Sarawak lah. Jadi kita akan bawa dua orang penceramah, Dr. Muhammad Suhaidi Saleh dan Encik Dilah Tuan. Dan mereka ini adalah researcher kita ataupun penyelidik kita yang menerbitkan yang menulis ya buku kita, buku ilmu sakral kaum Kedayan, dan mereka akan berkongsi lah bagaimana ilmu sakral kaum Kedayan ini, kegunaan daun dalam ilmu sakral kaum Kedayan ini tadi. Itu adalah sedikit lah contoh-contoh bagaimana ceramah-ceramah yang akan kita adakan. Kita ada 4 ceramah lah sepanjang bila tengok ceramah yang Puan Salina terangkan tadi sangat menarik, tetapi ada yang akan tanya nanti bagaimana nak masuk ataupun adakah bayaran nak tengok ceramah macam ni? Kita alhamdulillah kita tak kenakan apa-apa bayaran, jadi masuknya adalah percuma. Boleh ikut kita di media-media sosial yang kita adakan dan boleh register. Mungkin selepas itu boleh bertanyakan soalan directly kepada penceramah-penceramah kita, dan bagi siapa-siapa yang terlepas, mereka boleh lagi lihat program-program kita ini di Facebook kita dan juga di YouTube kita lah. Tak ada bayaran dikenakan, semuanya sekarang ini. Tak ada bayaran dikenakan, semuanya percuma sahaja. Jadi ambil peluang ni, yang pastinya menonton Sejahtera Asia pada hari ini, peluang itu masih ada. Walaupun dalam era pandemik, kita tetap laksanakan untuk mengetengahkan serta mengangkat etnik budaya ataupun kesenian negeri Sarawak yang masih lagi banyak belum dikorek-korek ini. Okey, kita berbalik kepada Puan Hayati. Seperti mana Festival Surakiana 2021 tu yang telah pun mengangkat pameran visual demonstrasi makanan tradisional, webinar ceramah dan pelbagai persembahan kebudayaan. Apa lagi program-program atau aktiviti yang terdapat dalam festival yang diadakan ini? Okey, selain thank you Cik Wan Alif ya. Okey, selain daripada demonstrasi makanan tradisional, webinar, ceramah dan sebagainya, kita ada banyak lagi program-program lain yang kita jalankan, misalnya permainan Mensia Marik. Okey, so Mensia Marik. So program permainan tradisional pada kali ini akan menampilkan 3 jenis permainan yang menggunakan daun sebagai bahan utama permainan. Di antaranya adalah perahu yang dibuat dengan menggunakan batang pisang dan daun lalang terbang, meluncur laju serta lumba gelongsong menggunakan pelepah kelapa dengan menuruni bukit untuk menentukan pemenang. So ini adalah permainan yang kita tampilkan untuk kampus Kuching.
Dan bagi di Sibu pula, kita menampilkan permainan Mensia Marik yang berasaskan sabung daun melabu dan pucuk kelindang. Kita fasilitator kita adalah Encik Gujarau, anak Richard dari Sekolah Kebangsaan Kuala Pelunggau pada 17 ini ya. Yang tadi tu pada 19 September. Dan untuk Miri pula kita akan menampilkan permainan kuit. So sesi ini akan dikongsikan dengan tata cara permainan kuit dan melalui Facebook dan YouTube, dan permainan Mensia menggunakan pangkat gasing. I think oleh Encik Kudi bin Subuh dan Encik Pulauan. Itu adalah sebahagian daripada permainan Mensia Marik yang kita memainkan, dan selain itu penggunaan gasing juga turut menggunakan buah, iaitu buah mawang yang kita adakan di Miri. So ini adalah salah permainan-permainan yang diadakan di bahagian utara kita. So amat menarik sekali lah dengan kalau nostalgic, begitu nostalgic penggunaan dan sebagai alat permainan. Ya, itu mengimbau zaman dahulu kala yang kini mungkin dah dilupakan, tetapi ianya bukan sesuatu yang kata orang tadi boleh dilupakan begitu sahaja, sebab yang ini memang unik, memang banyak kebudayaan dan juga permainan-permainan yang Mensia Marik tadi, Mensia Marik yang banyak generasi baru tidak mengenalinya. Jadi peluang dalam Festival Syarakiana 2021 itu akan mengetengahkan atau mengimbau kembali zaman-zaman Mensia Marik itu. Okey Puan Hayati, bagi Sarawak-Kiana Virtual Run yang akan diadakan 15 September sehingga 15 Oktober 2021 ini, berapakah bayaran? Mesti orang nak tanya berapa bayar dan apakah kriteria penting untuk melayakkan mereka menyertai acara larian secara maya ini, Puan Hayati? Sesiapa saja adalah layak untuk menyertai virtual run ini, dan tarikh tutup penyertaan adalah 15 September 2021, dan perlu membayar yuran penyertaan adalah RM50 sahaja, dan mereka akan mendapat medal dan baju sebagai peserta. Dan untuk makluman, peserta boleh melakukan larian sejauh 5 km di mana sahaja bermula daripada 16 September hingga 15 Oktober. So masa yang dalam sebulan ya. Untuk merekodkan larian, peserta boleh menggunakan smartwatch masing-masing jika ada, ataupun boleh memuat turun aplikasi larian dalam telefon. Dan seterusnya menghantar tangkapan skrin kepada penganjur untuk bukti telah lengkap larian 5 km. So boleh pautan borang boleh didapati daripada portal Sarawak portal kita lah. Ya, dan daripada poster yang kita paparkan dalam media sosial kita. Ya, betul. Dan itulah mengenai serba sedikit tentang Sarawak-Kiana Virtual Run 2021 yang pastinya akan menemui peminat-peminat larian ini, walaupun diadakan secara alam maya, ianya tetap bersemangat dan tetap akan mendapat sambutan. Dan kita pagi ini pun dah berakhir di penghujung rancangan kita. Terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia kepada Puan Hajah Salina Zawawi dan juga Puan Hayati Sabli atas kesudian pagi ini sama-sama dengan kita di Sejahtera Asia untuk mempertengahkan lagi ataupun mewar-warkan Festival Sarawak-Kiana 2021 oleh Pustaka Negeri Sarawak. Terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia dan semoga program ini berjaya dengan perancangan yang telah diuruskan atau dirancangkan. Dan apa-apa pun kita akan kembali selepas ini, tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia kembali selepas ini.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana bertemankan saya, Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding untuk Sejahtera Asia hari ini edisi 10 September 2021 bersamaan dengan 3 Safar 1443 Hijriah. Okey, tadi rakan setugas Wan Alif telah menemu bual Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan Pustaka Negeri Sarawak Puan Hajah Salina Zawawi dan Ketua Sektor Perkhidmatan Depository Pustaka Negeri Sarawak Puan Hayati Sabil berbicara mengenai Festival Sarawakiana yang diadakan buat julung kalinya secara maya pada tahun ini oleh Pustaka Negeri Sarawak bertemakan Daun John. Jangan lupa untuk daftar segera Festival Sarawakiana 2021 ini yang akan berlangsung dari 1 hingga 30 September dari jam 9 pagi hingga 5 petang dan menariknya pendaftaran adalah percuma dan terbuka kepada orang ramai. Lebih lanjut boleh rujuk di Facebook Pustaka Negeri Sarawak. Baik John, saya kira sebelum kita bawakan kepada mereka fokus utama yang perlu untuk mereka ketahui pada hari ini, satu maklumanlah sebenarnya untuk semua. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, pasukan aplikasi MySejahtera kini diberi tempoh seminggu untuk selesaikan kes yang mana ada penerima masih tidak mempunyai sijil digital biarpun telah lengkap dos vaksin COVID-19. Jadi, sementara dalam tempoh seminggu ini, golongan berkenaan akan dibenarkan menggunakan kad fizikal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM buat sementara waktu sebagai bukti penerimaan vaksin. Ya, betul. Dan mungkin macam biasalah kalau teknologi memang akan ada mungkin ada kekurangannya sikit. Jadi oleh itu Menteri Kesihatan telah pun memberi masa selama 1 minggu supaya untuk pasukan yang menghasilkan aplikasi MySejahtera untuk menyelesaikan masalah penerima vaksin ini yang belum lagi menerima digital sertifikat ni. Warga emas ni John, sekarang kalau kita lihat, kalau dahulu mereka tak kisah pun telefon bibi mereka tak ada mobile data dan sebagainya. Sekarang ni mereka lah orang pertama yang siap tanya cucu dan anak-anak mereka ada internet ke tak telefon. Sebab takut tak dapat masuk premis perniagaan kan. Dan jadi essential lah. Betul. Keperluan. Kan? Dan sebelum kami bawakan lebih banyak perkembangan semasa kepada anda, dan kami mulakan dengan sambutan Hari Malaysia terlebih dahulu, yang mana sambutan Hari Malaysia 2021 pada 16 September ini akan diadakan secara hybrid memandangkan Sarawak masih lagi berada dalam musim pandemik COVID-19. Menurut Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab Penganjuran, Datuk Lee Kim Shin, pelbagai persembahan menarik akan dipertontonkan. Antaranya video khas Malaysia Menang Bersama yang berkisar tentang perjuangan Malaysia dalam melawan COVID-19. Lepas tu John, ada juga persembahan nyanyian daripada penyanyi tempatan Melissa Francis, lagu khas bertajuk Jiwa ke Malaysia dan banyak lagi. Juga kepada kaki-kaki TikTok di luar sana, macam Jonathan Ding. Tidak. Jangan lupa untuk sertai TikTok Challenge #Let'sCelebrate2021 kerana video TikTok yang terbaik akan dimainkan di skrin besar semasa sambutan Hari Malaysia pada tanggal 16 September ini. Dan TVS juga akan siarkan sambutan ini secara langsung, pastinya melalui saluran 122 Astro dan MyTV, juga melalui platform Facebook Live TVS. Sejahtera Asia pun sama pada 11 pagi. Betul. Kita akan bersiaran lebih kurang 5-6 jam macam tu. Khas Hari Malaysia Sejahtera Asia. Betul. Ya. Baik, itu saja. Dan seterusnya, semalam guys, Sarawak mencipta sejarah. Apabila SEDC Energy Sdn Bhd telah menerima surat pengecualian kawal selia gas petroleum cecair LPG di negeri Sarawak dan kebenaran menjadi syarikat minyak baharu semalam. Dan majlis penyerahan tersebut berlangsung di Wisma Bapa Malaysia yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dan menurut Abang Jo, pengecualian itu merupakan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap kapasiti kerajaan negeri serta kemampuan organisasi korporat dan rakyat Sarawak untuk mengawal selia dan melibatkan diri dengan lebih bermakna dalam industri minyak dan gas di Malaysia. Jadi ini merupakan satu sejarah, satu landmark lah, benchmark yang baru di mana negeri Sarawak telah pun diberi pengiktirafan untuk menjadi syarikat minyak baharu. Ini saya kira satu progres keharapan oleh Kerajaan Sarawak kerana selain dapat mengurangkan karenah birokrasi dalam aktiviti pengedaran serta kawal selia gas di dalam negeri, tambah Datuk Patinggi Abang Zohari, pengecualian ini juga merupakan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap kapasiti kerajaan negeri serta kemampuan organisasi korporat dan rakyat Sarawak untuk kawal selia dan melibatkan diri dengan lebih bermakna dalam industri minyak dan gas di Malaysia. Okey, seterusnya kita nak kabarkan kepada anda mengenai harga kit ujian kendiri COVID-19. Kerajaan akan menyemak
turun harga kit ujian kendiri COVID-19 menjelang akhir tahun ini. Kerana menurut Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara PPN, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, buat masa ini harga runcit maksimum bagi setiap kit ujian kendiri COVID-19 yang telah ditetapkan KKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna adalah bernilai RM19.90, manakala harga borong ditetapkan pada harga RM16. Seterusnya juga nak sentuh mengenai proses pemberian vaksin, yang mana menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, sekiranya proses pemberian vaksin untuk golongan remaja tidak sempat untuk diselesaikan sebelum pengumuman pembukaan sekolah, proses tersebut, kata beliau, turut boleh dilakukan serentak dengan pembukaan sesi persekolahan. Sebab kalau kita lihat, John, sekolah tak lama lagi akan dibuka. Seperti contoh di Labuan, yang mana KPM bersetuju untuk membuka semula sekolah di sana mulai 3 Oktober ini dengan fasa pertama membabitkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Sebab apa? Sebab Labuan adalah satu-satunya wilayah yang memasuki fasa 4 PPN dengan jangkitan COVID-19 dapat dikawal. Seterusnya mungkin John nak kabarkan mengenai laman web baharu. Laman web baharu yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana mereka telah pun melancarkan web baru iaitu covidnow.moh.gov.my, di mana segala maklumat mengenai COVID-19, mengenai vaksinasi dan juga ada breakdown di mana negeri tersebut, berapa banyak vaksinasi telah diberi, berapa kes di kategori 1, kategori 2, 3, 4 dan 5 sebagainya, akan dipaparkan di covidnow.moh.gov.my. Jadi menurut Menteri Kesihatan juga, Khairy Jamaluddin, bahawa mereka tidak akan lagi umumkan kes positif harian setiap hari, tetapi mereka hanya akan beri keutamaan kepada kes yang serius, iaitu kategori 4, kategori 5, kadar kemasukan di hospital, kadar ICU dan sebagainya. Dan kepada rakyat Malaysia yang nak tahu perincian kes COVID-19 dan juga nombor vaksinasi ataupun kadar vaksinasi, boleh saja ke covidnow.moh.gov.my. Kerana apa sekarang ini saya kira, John, fokus kita adalah lebih kepada kadar penggunaan alat bantuan pernafasan dan ICU, yang mana jumlah kes yang memerlukan bantuan pernafasan setakat semalam adalah sebanyak 750 kes. Sebelum kita melabuhkan tirai sejahtera Asia pada hari ini, kami nak bawakan sedikitlah mengenai peratusan COVID-19 statusnya semalam. 91.3%, John, daripada jumlah kes semalam adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap divaksinasi, manakala hanya 8.7% daripada keseluruhan kes semalam mempunyai sejarah vaksinasi lengkap. Dan pastinya Sarawak masih menjadi negeri tertinggi semalam. Sarawak masih lagi jadi negeri yang tertinggi dengan 3,118 kes, di mana hanya 99.97% berada di kategori 1. Kalau yang teruk tu hanya 0.13% sahaja. Maksudnya kategori yang tiada gejala dan mempunyai gejala ringan. Apa-apa pun, walaupun kita nak masuk ke musim endemik dan sebagainya, tetap kena jaga kesihatan anda, lindung diri dan lindung keluarga anda. Saya harap lebih banyak masa untuk kita bawakan perkembangan kepada mereka. Tapi tak apa, saksikan berita yang akan kami bawakan di TVS saluran 1 Dido Astro dan MyTV untuk Sejahtera Asia. Sampai di sini sahaja. Pastikan kesetiaan anda untuk Sejahtera edisi hujung minggu bersama dengan rakan sedugas kita, ada Sharon Kezia, Fatah Burhanuddin dan Shasha Denzli. Untuk hari ini sampai di sini sahaja. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jonathan Ding. Jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Selamat hujung minggu. Bye.